Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains terbahagi kepada 12. Antaranya memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Jadi dalam video ini, kita akan belajar 4 sahaja kemahiran proses sains, iaitu kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor, kemahiran proses sains membuat inference, kemahiran proses sains meramal, dan kemahiran proses sains berkomunikasi. Jadi untuk yang pertama, kita pergi kepada kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor merupakan kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Jadi kita nak buat pemerhatian ni kita menggunakan nombor lah dan alat yang berunit piawai. Okey, alat yang berunit piawai ni maksudnya alat yang berunit yang telah ditetapkan ukurannya. Contohnya sebagai pembaris. Ni tengok kita dah nampak ada ukuran yang telah ditetapkan. Selain pembaris ada jam randik. Selain itu ada pita pengukur dan banyak lagi alat unit yang berpiawai. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran proses sains membuat inference. Okey, inference ni bermaksud sebab ataupun kesimpulan awal. Jadi kat sini membuat inference ni adalah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jadi inference ni adalah kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu pemerhatian yang kita buat. Okey. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Jadi ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi untuk membuat inference kita perlukan pemerhatian. Kemudian kita terangkan penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian yang kita buat tadi. Barulah jadi inference. So kat sini contohnya, ini bawah ni contoh lah. Contohnya kat sini kita boleh lihat ada 2 ekor lembu, lembu A dan lembu B. Jadi pertama sekali untuk membuat inference kita kena buat pemerhatian dahulu. Jadi kat sini pemerhatiannya adalah lembu A lebih kecil berbanding lembu B. Itu pemerhatian. Itu baru pemerhatian. Jadi kita nak inference, kita kena terangkan pemerhatian yang kita buat tadi. Okey, kenapa kita cakap lembu A itu lebih kecil daripada lembu B? Jadi kat sini kita boleh terangkan kerana lembu A tidak mendapat makanan yang cukup berbanding lembu B. Itu contoh inference yang pertama. Ataupun kita boleh buat inference yang lain. Lembu A lebih kecil berbanding lembu B. Okey, ini pemerhatian tadilah. Kerana, okey kita nak terangkan kerana lembu A berpenyakit berbanding lembu B. Okey, ini adalah contoh inference yang kedua. Jadi inference ni dia boleh lebih jawapan. Jawapannya boleh lebih daripada satu lah. Maksudnya inference ni jawapan dia boleh lebih daripada satu asalkan jawapan dia munasabah dengan pemerhatian yang kita buat. Okey, so kat sini cara nak buat inference pastikan kena ada pemerhatian. Okey, yang warna biru ni adalah pemerhatian dan warna kuning ni adalah penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian yang kita buat tadi. Okey, untuk membuat inference pastikan ada perkataan kerana. Kerana. Sebabnya kita nak menerangkan pemerhatian kita tadi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran proses sains meramal.
Meramal ini adalah kemahiran membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Ramalan tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Jadi untuk membuat ramalan ni, kita tak boleh nak teka-teka je, tapi kita kena buat ramalan ni berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. So kita kena buat pemerhatian dahulu. Contoh macam dalam gambar ni, kita boleh nampak awan mendung, awan gelap, lepas tu kita ada nampak petir. Jadi kita nak buat ramalan, apakah ramalan ramalkan. Jadi kita nak ramalkan. Jadi kita boleh buat ramalan hari akan hujan. Itu ramalan kita. Berdasarkan pemerhatian kita buat lah. Maksudnya kita nampak ada petir, awan gelap. Jadi kita ramalkan lah hari akan hujan. Seterusnya, kemahiran proses sains berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi ini adalah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Jadi berkomunikasi ini adalah penerangan, diterangkan dalam bentuk simbol grafik ataupun perkataan. Okey, simbol grafik contohnya jadual, graf, rajah ataupun model. Maksudnya kat sini dia nak terangkan maklumat yang diberi tu dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk rajah ataupun dalam bentuk model. Okey, contoh macam dalam gambar ni, dia terangkan maklumat-maklumat ni dalam bentuk jadual. Yang bawah ni dia terangkan maklumat-maklumat uji kaji ni dalam bentuk graf. Okey, dan lagi dua rajah dan model. So berkomunikasi ni adalah kemahiran menerangkan tentang maklumat berdasarkan simbol grafik. Okey, itu saja untuk video kali ini. Hari ini kita hanya belajar 4 kemahiran proses sains, iaitu mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.